pengkalan data utama atau PADU. Itulah sejarah pembinaan pengkalan data tersebut dan saya rekodkan sejarahnya di Dewan Yang Mulia ini. Tuan Yang Dipertua, sedikit lagi habis selesai topik ya, Tan Sri. Tuan Yang Dipertua, mewujudkan pengkalan data sahaja belum mencukupi dalam membentuk satu sistem perlindungan sosial yang menyeluruh, cekap dan berkesan. Sebab itu, di dalam tawaran Perikatan Nasional untuk PRU ke-15, kita nyatakan bahawa sekiranya Perikatan Nasional dapat membentuk kerajaan, Perikatan Nasional akan, saya petik, menubuhkan My Prihatin, sebuah pusat sehenti baharu dan pengkalan data tunggal untuk semua penyampaian bantuan kepada rakyat yang memerlukan. Oleh itu, langkah seterusnya yang perlu diambil oleh kerajaan adalah untuk mewujudkan sebuah agensi tunggal yang akan berfungsi sebagai pusat sehenti bagi menyelaraskan bantuan yang kepada rakyat yang memerlukan. Saya telah acap kali menyentuh tentang keperluan untuk menubuhkan agensi ini. Pewujudan agensi tunggal ini sebenarnya tidak memerlukan perjawatan baharu. Sebaliknya, pendekatan ini hanya memerlukan penjajaran anggota perkhidmatan awam yang terlibat dalam pelbagai program bantuan rakyat seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selepas penjajaran dibuat, kerajaan boleh melihat sekiranya terdapat keperluan untuk menambah case officers dengan izin bagi meneliti kes-kes tertentu perlindungan sosial yang memerlukan perhatian khusus. Dalam hal ini, model Centrelink di Australia boleh dijadikan rujukan. Berdasarkan model ini, kementerian dan agensi boleh merangka program dan inisiatif bantuan rakyat, tetapi agensi tunggal akan membuat penilaian untuk melihat siapakah yang layak menerima bantuan dan berapakah bantuan yang layak diterima mereka. Penilaian dibuat berpandukan maklumat di dalam pengkalan data bagi memastikan tiada pertindahan bantuan dan tidak ada seorang pun yang layak tertinggal daripada menerima bantuan. Oleh itu, saya mencadangkan agar kerajaan menyegerakan penubuhan agensi tunggal ini. Barang diingat, kecadangan pelaksanaan subsidi bersasar yang dibuat tanpa pewujudan satu jaringan keselamatan sosial yang ampuh akan menyebabkan ramai rakyat yang memerlukan tidak akan termasuk dalam kumpulan sasar, khususnya mereka yang ketika ini ditakrifkan sebagai kumpulan M40. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Okay, sama. Saya jemput Kudat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua kerana memberikan saya peluang untuk turut sama dalam perbahasan Belanjawan 2024. Ini adalah kali kedua saya mengambil bahagian dalam perbahasan dasar Belanjawan sejak dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat. Terlebih dahulu saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan atas pembentangan Belanjawan 2024 dan juga kepada Kerajaan Madani di mana Belanjawan ini merupakan belanjawan terbesar pernah dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini. Sebagai ahli parlimen yang celik ekonomi, saya faham keadaan ekonomi dunia dan keadaan ekonomi negara. Tapi dalam awal pentadbiran saya sebagai wakil rakyat Parlimen Kudat, saya hanya akan fokus kepada masalah kawasan Kudat dalam perbahasan saya. Tan Sri Yang Dipertua, apa yang menarik perhatian saya adalah usaha kerajaan dalam menurunkan unjuran defisit fiskal negara pada kadar 4,3% daripada 5% pada tahun 2023. Kerajaan membelanjakan sebagian besar budget untuk memberikan subsidi kepada rakyat, yaitu dijangkakan sebanyak 81 bilion pada tahun 2024. Dan mulai tahun hadapan, kerajaan akan membuat pendekatan penyasaran semula subsidi secara berfasa. Saya percaya penyasaran semula subsidi ataupun apa saja istilah yang tujuannya sama ada untuk mengurangkan ataupun memansuhkan subsidi ini akan menambahkan lagi kenaikan barangan, harga barangan terutama sekali kepada kami di Sabah. Sebagai wakil rakyat, saya paham niat kerajaan betapa perlunya penyasaran semula subsidi ini untuk mengurangkan ketirisan dan lebihan pendapatan daripada penjimatan subsidi ini akhirnya boleh digunakan untuk pembangunan dan bantuan yang lebih fokus kepada golongan daif, terutamanya
sistem penyampaian segala bantuan ini benar-benar menepati sasaran. Bagaimanapun, usaha penyesaran semula subsidi ini harus mempertimbangkan semua perkara yang akan memberikan impak negatif yang besar, khususnya golongan B40 dan M40. Kami di Sabah sudah biasa dengan harga barang yang mahal. Harga beras tempatan sudah lama diapungkan. Nah, dapat harga beras yang Rp30, bawah Rp30 untuk 10 kilo mungkin hanya dalam mimpi untuk kami di Sabah. Harga ayam lebih tinggi, apalagi bahan-bahan binaan yang memang sangat tinggi berbanding dengan harga di Semenanjung. Oleh itu, penerangan yang terperinci sebelum penyasaran ataupun pemansuhan subsidi, bagaimana kerajaan Madani ini dapat mengawal dan menangani kenaikan harga barang yang lebih teruk, mesti dibuat untuk mengelakkan sumpahan dan cacian daripada rakyat, bukan sahaja kepada kerajaan tetapi termasuklah kepada semua wakil rakyat kerajaan, terutama sekali kami yang daripada Sabah ini. Tan Sri Yang Dipertua, saya sangat menghargai usaha kerajaan Madani yang mengusahakan jualan rahma di kedai-kedai terpilih, termasuklah market toko milik istri saya, sebuah supermarket di luar Bandar Kudat. Namun saya harap jualan rahma ini dipertingkatkan lagi dengan memberikan liputan jualan yang lebih luas di pelosok-pelosok kampung. Melalui hasil penyasaran ataupun hasil penjimatan penyasaran semula subsidi tersebut, kerajaan akan meningkatkan peruntukan melalui sumbangan tunai rahma. Bagi saya yang mewakili Parlimen Kudat, kawasan yang mempunyai kadar kemiskinan lebih 50%, saya berharap agar penjimatan dari penyasaran semula subsidi dapat digunakan untuk usaha menoktakan kemiskinan dan merapatkan jurang pembangunan untuk rakyat. Saya berpendapat kaedah pemberian tunai kepada golongan daif bukanlah penyelesaian untuk menoktakan kemiskinan secara total untuk jangka masa yang panjang, tetapi usaha kerajaan untuk menoktakan kemiskinan harus bermula dengan membina asas pendapatan rakyat yang lebih tinggi dan lebih kukuh. Banyak cadangan-cadangan yang pernah saya utarakan di Dewan yang mulia ini tidak diambil perhatian oleh kerajaan pusat maupun kerajaan Sabah setakat ini. Antara cadangan-cadangan yang pernah saya kemukakan dalam Dewan yang mulia ini adalah untuk menjadikan Kudat dan Pulau Banggi sebagai transshipment hub, mengembalikan perdagangan barter trade di Pulau Banggi dan beberapa cadangan lain, tetapi sehingga kini tidak mendapat jawaban daripada mana-mana pihak. Saya mohon sekurang-kurangnya cadangan yang telah saya utarakan dalam Dewan yang mulia ini dimasukkan dalam perancangan kerajaan dan diberikan peruntukan kajian keboleh-laksanaan. Setakat ini apa yang saya nampak sebagai ahli parlimen selama berpuluh tahun, pihak kerajaan hanya berminat untuk mengeksploitasi sumber alam khususnya di Parlimen Kudat. Contohnya sumber minyak dan gas, tanah-tanah yang diambil oleh syarikat besar sewenang-wenangnya, pasir silika, dan banyak lagi hasil bumi yang lain, yang mana jika hasil ini dituai dan dikembalikan kepada rakyat di Parlimen Kudat, pada perkiraan saya Tan Sri Yang Dipertua, rakyat di Parlimen Kudat boleh memiliki sekurang-kurangnya Rp1.000.000 setiap keluarga disebabkan hasil sumber alam ini berbilion nilainya. Sudah tiba masanya untuk sebuah kerajaan mengembalikan hasil bumi utara Sabah ini kepada penduduk di kawasan ini. Kampung-kampung, pekan-pekan, serta bandar di Parlimen Kudat. Bandar dan pekan seperti bandar mati karena ketiadaan pekerjaan dan rantaian ekonomi yang tersedia, menyebabkan penghijrahan golongan muda ke bandar-bandar besar seperti sebab ketiadaan peluang pekerjaan dan mencari rezeki di bumi sendiri. Oleh itu, saya mencadangkan kepada kerajaan agar mengaktifkan semula Kudat sebagai pusat perdagangan barter dan juga CIQS dibina sama ada di Kudat atau di Banggi bagi merancangkan kembali perniagaan dan aktiviti perdagangan di Kudat. Sebagai rekod dalam Dewan yang mulia ini, pedagang-pedagang daripada selatan Filipina hanya dapat melakukan aktiviti transshipment di pelabuhan Labuan dan Kota Kinabalu. Ini akan menyebabkan masalah kawalan keselamatan kepada negara tidak terjamin. Baru-baru ini saya telah berbincang dengan pengarah MKN Sabah dan Ketua Polis Sabah mengenai masalah
kawalan keselamatan yang terlalu sukar dilakukan apabila kapal-kapal kecil ataupun kumpit memasuki perairan negara yang hanya beberapa batu nautika dari pantai selama berjam-jam sebelum mereka sampai di CIQS Kota Kinabalu dan Labuan. Ini menyebabkan masalah penyeludupan yang berleluasa dan masalah keselamatan sukar dikawal apabila tiada CIQS di Kudat dan Banggi. Tan Sri Yang Dipertua merujuk kepada jawaban Menteri Ekonomi kepada soalan saya di Dewan Yang Mulia ini pada sidang yang lalu, Kudat diperuntukkan sebanyak 1 bilion ringgit dalam RMK 12 untuk program pembasmian kemiskinan. Saya mohon penjelasan mengenai status peruntukan tersebut dalam budget 2024. Saya mohon kepada kerajaan untuk mengekalkan peruntukan 1 bilion ini dikekalkan dan mesti dilaksanakan dalam RMK 12 melalui perancangan pembangunan ekonomi di Parlimen Kudat. Tan Sri Yang Dipertua, tidak mungkin kita dapat menoktakan kemiskinan di kawasan saya tanpa jaringan jalan raya yang baik bagi mengeluarkan hasil-hasil tanaman daripada pelosok-pelosok kampung. Saya mohon kepada KKDW agar melaksanakan pembinaan jalan-jalan utama di kawasan Parlimen Kudat disegerakan. Daerah Kudat, Jalan Andap Korina, Jalan Mesej Tampakan, Jalan Mesej Perpaduan Ria, Jalan Mesej Jalan Simpang Mengayau, Jalan Gumandang, Jalan Loro. Di daerah Pitas, Jalan Narandang, Jalan Mangkapon, Jalan Mapan-Mapan, Jalan Pantai Kampung Mapad, Jalan Lokdangkan, Jalan Pancuran, Jalan Mandamai Pinapak, Jalan Beribi, Jalan Kiambalang, Jalan Rukom Kibulu. Dan di daerah Banggi, saya mohon supaya Jalan Limbuak Kemalyu, yaitu Trans Banggi dibina. Jalan-jalan pertanian juga harus dinaik taraf. Tanpa jalan pertanian yang baik, tidak mungkin kerajaan dapat meningkatkan produktiviti kepada tanah-tanah yang terbiar. Saya sukacita buat satu cabaran kepada semua ahli Dewan Rakyat, mungkin termasuklah yang saya hormati Tan Sri Yang Dipertua. Saya janji saya akan bagi satu bulan gaji saya kalau ada di antara ahli Dewan Rakyat ini yang boleh pikul 2 buah tandan kelapa sawit berjalan kaki melalui jalan babi hutan sepanjang 1 kilometer. Saya bagi cabaran. Ada yang sanggup? Dan saya sekali lagi tekankan, masyarakat di dalam Parlimen Kudat bukan malas, tapi dengan keadaan kemudahan asas kami tidak mungkin usaha untuk meningkatkan pendapatan kepada penduduk di kawasan saya dalam keadaan kemudahan asas yang ada sekarang. Titian-titian pejalan kaki bagi perumahan pesisir pantai, jembatan gantung bagi laluan alternatif perlu dinaik tarafkan. Bagi menjamin keperluan asas air bersih untuk kampung-kampung yang jauh daripada paip utama, pembinaan 100 unit telaga tiup di kampung-kampung untuk tahun 2024 perlu dilaksanakan. Di Kudat, ramai warga negara yang tinggal di rumah usang, bahkan lebih teruk daripada penduduk setinggan. Untuk menjamin keselamatan dan keselesaan rakyat di Kudat, saya mohon supaya PPRT dan pembaikan rumah di Parlimen Kudat disegerakan. Bagi memberikan peluang kepada pelajar-pelajar di Utara Sabah tidak ketinggalan dalam aspek pendidikan, saya mohon KKDW melalui MARA untuk mewujudkan satu sekolah MRSM di Parlimen Kudat. Banyak tabika kemas yang berada dalam keadaan daif. Ada yang langsung tidak mempunyai tandas, seperti tabika kemas di Tanjung Kapur. Dan saya mohon agar kementerian memberikan penekanan terhadap penambahbaikan keselesaan tabika di Parlimen Kudat yang berjumlah 84 buah. Tan Sri Yang Dipertua, Parlimen Kudat mempunyai pantai-pantai, pulau-pulau dan kebudayaan lebih 10 etnik yang boleh menjadi produk pelancongan yang mampu memberikan sumbangan besar kepada masyarakat setempat. Saya mohon kepada Kementerian Pelancongan untuk memberikan peruntukan secukupnya bagi menaik tarafkan kemudahan asas pelancongan dan peruntukan untuk mempromosi Kudat sebagai destinasi pelancongan utama. Dalam aspek pembangunan belia, pembangunan fasiliti riadah kecil-kecil di kampung diberikan seperti gelanggang futsal, takraw, pembaikan padang bola sepak, dan sebuah kompleks sukan di daerah Pitas sangat diperlukan bagi menggilap bakat-bakat sukan yang begitu banyak di kawasan saya. Selain daripada sukan, untuk belia, saya mohon peluang-peluang perniagaan dan keusahawanan dipermudahkan untuk belia di luar bandar.
kepada semua kementerian yang terlibat. Tan Sri Yang di-Pertua, kesehatan dan kesejahteraan rakyat di Kudat perlu mendapat perhatian sebaiknya. 10 buah klinik kayu yang sangat dayuh di Parlemen Kudat perlu dinaik taraf dengan segera. Masa menunggu untuk dapatkan rawatan yang terlalu lama di Hospital Kudat dan Pitas mesti diselesaikan. Pesakit yang mendapatkan rawatan dari kampung-kampung hanya menumpang kereta penumpang yang tidak boleh menunggu sehingga lewat petang. Dan ini sangat menyukarkan pesakit untuk mendapatkan rawatan yang terpaksa menunggu berjam-jam. Tan Sri Yang di-Pertua, sekolah-sekolah bangunan DAIF di Kudat perlu dinaik taraf dengan segera. Dan sekali lagi, saya merayu kepada Kementerian Pendidikan untuk meluluskan satu pembinaan sekolah menengah agama di Kudat bagi membolehkan pelajar-pelajar daripada 5 buah daerah di utara Sabah dapat melanjutkan pelajaran dalam bidang agama. Saya sangat menghargai usaha kerajaan yang membekalkan Starlink ke sekolah-sekolah yang belum ada rangkaian internet. Tapi kawasan liputan Starlink ini sangat kecil dan bukan semua pelajar mempunyai peranti. Ini menyebabkan sebagian besar pelajar di luar bandar akan ketinggalan dalam usaha kerajaan untuk memberikan pendidikan digital jika pembinaan menara-menara telekomunikasi tidak dibina dengan segera. Untuk Kementerian Perumahan pula, untuk Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan pula, saya mohon agar pembinaan PPRT yang baru di Kudat dimasukkan dalam belanjawan 2024 atau dalam RMK 12. Tan Sri Yang di-Pertua, kawasan Parlemen Kudat ini salah satu pemegang tali pinggang bencana di Sabah. Tinggal salji saja yang tidak turun di kawasan saya, Tan Sri Yang di-Pertua. Kalau salji turun di kawasan saya, mungkin tidak lama memang kiamatlah. Saban tahun Parlemen Kudat dilanda bencana ombak besar dan hakisan pantai. Saya menggesa Nadma untuk menaik taraf fasiliti asas PPS di semua pusat-pusat pemindahan sementara di Kudat dan Pitas dinaik taraf, khususnya tandas, bilik mandi dan dapur yang mencukupi demi untuk keselesaan mangsa yang terkesan. Sekali lagi saya mohon agar bantuan bencana yang berlaku di kawasan saya dipercepatkan, seperti mangsa bencana di Pitas awal tahun ini dan mangsa kebakaran di Tanjung Kapur tahun lepas yang kini masih tinggal di kemah-kemah di tepi longkang. Tan Sri Yang di-Pertua, sebagai penutup, janganlah jadikan kewujudan utara Sabah, khususnya Parlemen Kudat, hanya dalam peta Malaysia semata-mata dan hanya sebagai lubuk untuk menuai isi perut bumi kami, seperti mana yang berlaku sebelum ini. Tapi berilah kami hak seimbang seperti mana pembangunan yang diberikan di kawasan yang lain. Saya mohon kepada Kerajaan Madani ini agar melaksanakan satu program pembangunan besar sebagai game changer dalam Parlemen Kudat dengan segera. Keluarkan Parlemen Kudat daripada kepompong kemiskinan. Beri kami pembelaan yang sebaiknya seperti mana kawasan-kawasan yang lain. Kami juga manusia dan rakyat Malaysia yang mahu menikmati kehidupan yang lebih baik. Yang di-Pertua, sekian, terima kasih. Kudat mohon menyokong. Terima kasih Kudat. Saya jemput Jerantut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang terlambat. Tan Sri Yang di-Pertua, rakyat berhadapan dengan permasalahan kos sara hidup yang tinggi. Beberapa leading indicators, dengan izin, dalam laporan perkembangan ekonomi dan keuangan Malaysia pada suku kedua tahun 2023 menunjukkan kondisi ekonomi negara berada pada tahap yang membimbangkan. Penyusutan ketara jumlah perdagangan negara sebanyak 14.4% dan kemeruduman jumlah ekspor sebanyak 13.1%. Pada Julai 2023 adalah red flag kepada kerajaan. Lebih parah lagi, kedudukan ringgit yang telah jatuh pada taraf terendah dijangka akan terus berlega sekitar RM4.68 hingga RM4.69 pada awal Oktober, dan sehingga kini pada hari ini jumlah ringgit adalah pada RM4.76 berbanding dengan 1 USD. Mutakhir, World Trade Organization WTO menjangkakan pertumbuhan perdagangan global akan terus perlahan. Ekoran daripada dasar proteksionisme
dan ketegangan geopolitik semakin kritikal. Sikap geoeconomic fragmentation ini akan mengheret aktiviti perdagangan negara ke paras yang lebih buruk. Oleh yang demikian, Tan Sri Yang Di-Pertua, Belanjawan 2024 ini adalah jelas kritikal dalam merencana hala tuju dan merajah polisi yang lebih jelas dalam pembangunan ekonomi negara. Tan Sri Yang Di-Pertua, ketersambungan mobiliti melalui pengangkutan awam. Saya amat bersetuju dengan ucapan perbahasan Ketua Pembangkang berkaitan ketersambungan mobiliti melalui pengangkutan awam. Ia adalah selari dengan dasar pengangkutan negara 2019-2030. Belanjawan 2024 menyentuh berkenaan diwujudkan kembali 5 stesen LRT 3 yang dibatalkan sebelum ini pada 2018, iaitu stesen Tropicana, Raja Muda, Temasha, Bukit Raja dan Bandar Botanik. Status pembinaan projek LRT 3 untuk pengetahuan semua, setakat suku ketiga tahun 2023 ini sudah pun mencapai 86.5% dan dianggarkan akan siap pada Mac 2025. Jadi persoalan saya ialah, adakah pembinaan kembali 5 stesen ini akan memberikan impak kepada kemajuan garis masa pembinaan, dan apakah projek ini dapat disiapkan seperti mana anggarannya, serta berapakah cost implication dengan izin kepada kos keseluruhan projek ini. Dan sekiranya kos ini akan disunting dengan bajet tambahan dari kerajaan, kenapa kos ini tidak dinyatakan di dalam pembentangan Belanjawan 2024? Saya ingin mencadangkan supaya peruntukan perbelanjaan pembangunan khususnya kepada Sabah dan Sarawak dinaikkan supaya dapat menambah baik pembangunan infrastruktur, terutamanya jalan darat dan jalan air, bagi menyambut limpahan ekonomi yang bakal berlaku kerana dua faktor besar, iaitu pembangunan ibu kota Indonesia yang baharu di Kalimantan, dan kedua, pengumuman timbalan Perdana Menteri berkaitan dengan 50,000 hektar tanah yang akan diberikan oleh Kerajaan Sabah dan Sarawak untuk kawasan pertanian padi bagi menyambut dasar keselamatan makanan. Jerantu juga ingin bertanya kepada kerajaan berkenaan dengan status projek MRT 3 yang tidak disebut dalam Belanjawan 2024. Untuk pengetahuan Tan Sri Yang Di-Pertua, seramai 20,000 pekerja yang terlibat dalam projek MRT 2 yang lepas. Oleh yang demikian, status projek MRT 3 adalah amat kritikal dalam keterjaminan pekerjaan mereka. Pada Belanjawan 2023, saya telah mencadangkan agar projek HSR, High Speed Rail, Kuala Lumpur, Singapura diteruskan. Alhamdulillah, kita telah dimaklumkan oleh pihak MOT yang ianya akan diteruskan melalui PFI. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana pula cadangan saya bagi projek HSR Kuala Lumpur ke Bangkok? Projek ini dijangka menjadi pemangkin kepada pemacuan ekonomi di negeri-negeri utara yang kini semakin mendapat perhatian pelaburan antarabangsa melalui wilayah ekonomi koridor utara NCER, Malaysia dan negeri-negeri selatan Thailand. Hubungan Malaysia dan Thailand juga semestinya dapat dieratkan dan diperkukuhkan dengan adanya projek kerjasama ini. Namun begitu, saya berasa amat terkilan, kecewa kerana projek lapangan terbang antarabangsa Kulim, KXP, tercicir dari senarai projek di dalam bajet 2024. Projek KXP adalah keperluan masa hadapan negara dan akan menjadi economic game changer yang terpenting. Saya berharap pihak yang amat berhormat Perdana Menteri dan Menteri Pengangkutan akan dapat menimbangkan kembali cadangan ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, kedaulatan dan keterjaminan makanan. Saya turut ingin menyinggung krisis beras yang sedang ditanggung oleh rakyat hari ini. Kita faham kenaikan harga sehingga 36% beras putih import menyebabkan permintaan terhadap beras tempatan lebih tinggi. Namun, ketersediaan beras tempatan di pasaran tidak banyak. Malah, menurut sebahagian peruncit, bekalan telah pun terputus lama. Hari ini, stok bekalan makanan ruji negara hanya bertahan 45 hari sahaja. Bilangan import makanan kita telah mencecah RM63 bilion berbanding RM50 bilion pada tahun 2020.
Persoalannya, sampai bila kita boleh bertahan? Menteri mendakwa stok penimbal mencukupi, namun hakikatnya di lapangan ia tidak mencukupi. Saya mengutuk dengan sekeras-kerasnya sekiranya terdapat pembekal beras yang menyorok, menipu dan menukar paket beras bagi mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Begitu juga sikap segelintir pihak termasuk warga asing yang memborong beras tempatan sehingga menyebabkan panic buying. Saya menggesa kerajaan mengkaji semula pengambilan peranan dan fungsi lembaga padi dan beras negara. Kita kurangkan pergantungan kepada beras import. Kita bela hak pesawah dan kita realisasikan agenda beras nasional sebagai misi nombor 1 dalam sektor pertanian. Kita mahu sasaran 80% tahap sara diri bebas, tahap sara diri beras dapat dicapai 5 tahun lagi insya-Allah. Mengambil pengajaran daripada surah Yusuf ayat 43 hingga 49 yang juga diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, maka saya ingin mencadangkan kepada kerajaan pusat dan kerajaan negeri untuk memperkenalkan dan menubuhkan bank makanan di peringkat pusat dan negeri. Kita boleh mengambil pelajaran dan pengalaman dari negara Finland, Ireland, Norway dan Jepun yang mendominasi Global Food Security Index dalam menangani isu keselamatan makanan. Saya mohon pihak kementerian untuk respon terhadap cadangan ini. Tan Sri Yang di-Pertua, memangkin pertumbuhan melalui ekonomi hijau. Saya juga ingin menyentuh perihal Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR. Tahniah dan terima kasih kepada barisan anggota kerajaan dan para penjawat awam yang terdahulu dan terkini yang telah merintis dan meneruskan usaha serta berani meletakkan sasaran Malaysia ke arah negara bebas karbon 2050. Titik tolak keberhasilan NETR ini adalah komitmen jitu kesediaan negara ke arah agenda transformasi dan upaya menawarkan good investment pitch dengan izin kepada pelabur asing. Tan Sri Yang Di-Pertua, good investment pitch ini dengan izin adalah termasuk peluang pekerja mahir dan pakar dalam kilang pemasangan kereta elektrik. Kehadiran syarikat gegasi seperti Tesla dan BYD yang hanya memfokuskan 3S sahaja, iaitu 3S Service Center, iaitu Sales, Service and Spare Parts, adalah tidak memenuhi aspirasi negara di dalam menuju status negara maju. Kita mengalu-alukan strategi expansion Tesla ataupun syarikat lain ke pasaran negara Malaysia dengan memperkenalkan model-model terbaru, pembinaan charging infrastructure dan pembukaan pusat servis serta pejabat di Malaysia. Namun, apa yang lebih kita mahukan ialah pelaburan bernilai tinggi hak pembuatan syarikat EV. Ia akan memangkinkan teknologi transfer, pemerkasaan TVET dan seterusnya memanfaatkan industri REE yang bakal menjadi game changer terhadap ekonomi negara. Oleh demikian, saya menggesa kerajaan mempercepat pembentangan Low Term Low Emission Development Strategy, Long Term Low Emission Development Strategy, LTLEDS, bagi memastikan usaha ke arah aspirasi rendah karbon 2050 boleh dilihat secara praktikal, termasuk pembentangan peluang-peluang baharu dalam pelbagai sektor agar ekosistem bisnes dan institusi kewangan lebih terarah. Memandangkan negeri-negeri seperti Kelantan, Sabah, Sarawak dan Johor telah memulakan langkah inisiatif perdagangan karbon, maka saya juga memohon kepada pihak kerajaan segera memperincikan carbon pricing and carbon accounting framework dengan izin, terutamanya daripada skop indirect emission termasuk sistem pelaporan kredit karbon yang lebih jelas bagi melengkapi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Intergovernmental Panel of Climate Change IPCC. Berkenaan dengan tenaga baru, apakah perancangan peringkat kementerian untuk melaksanakan projek mini hydro khususnya di sungai-sungai yang berpotensi tinggi, khususnya juga di negeri-negeri yang kaya dengan sumber sungai seperti Terengganu, Pahang dan Kelantan. Dan bagaimana pula dengan teknologi terbaru iaitu tenaga melalui angin dan juga ombak. Kita tidak bercakap tentang hidrogen maupun nuklear. Kita bercakap tentang angin dan ombak yang sebelum ini teknologinya tidak doable dalam teknologinya tidak doable di negara ini, namun dengan teknologi yang terbaru ia sesuai dan boleh dilaksanakan di negara kita.
Saya mendapat maklum teknologi angin ini akan diaplikasikan di Terengganu dan juga di Pulau Pinang. Dimaklumkan sebegitu. Mungkin kita boleh cek selepas ini. Akhirnya, saya ingin bertanya kepada pihak MOSTI tentang maklumat terkini berkenaan dengan pembangunan dan pengkomersialan lembah teknologi tinggi automotif AHTV di Tanjung Maling. Tuan Yang di-Pertua mencari titik damai dengan pemandu lori. Saya difahamkan pihak JPJ sedang meningkatkan penguatkuasaan bagi memastikan kemalangan maut ini dapat dikurangkan. Saya ingin memuji dan menyokong JPJ dalam usaha ini yang menepati salah satu daripada kehendak maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa, hifz an-nafs. Saya juga mengambil maklum bahawa terdapat beberapa luahan tidak puas hati oleh para pemandu lori yang kini sedang melancarkan protes di seluruh negara. Saya mohon, saya merayu kepada pihak menteri untuk melihat dan menyantuni dan mendengar keluahan pemandu-pemandu lori ini. Dalam masa yang sama, saya juga menggesa Yang Berhormat Menteri dapat tegas dalam menangani isu lori lebih muatan. Saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan agar memperbanyak penggunaan teknologi kamera wait in motion yang boleh mengesan lori lebih muatan yang lalu di atas jalan raya dan saman boleh dikeluarkan secara automatik sekiranya lori tersebut membawa lebih muatan daripada kapasitinya. Teknologi ini sudah pun digunakan di negara-negara lain seperti di UK dan Netherlands. Dengan itu, penguatkuasaan akan menjadi lebih cekap. Ini kerana rakyat menyuarakan kebimbangan kepada saya mengenai kemalangan maut yang semakin meningkat dan membimbangkan ini. Yang Tan Sri Yang di-Pertua, penyelarasan pencen veteran tentera. Sebagai anak kepada pesara tentera, Tan Sri, peruntukan RM400 juta yang disediakan untuk menyelenggara dan membaik pulih semua rumah keluarga angkatan tentera adalah sesuatu berita yang amat menyegarkan. Penyelenggaraan ini juga sewajarnya diteruskan untuk menambah baik beret-beret prebet tentera kita. Saya cadangkan mana-mana ahli parlimen yang mampu ada peluang boleh cek dan boleh pergi tengok beret-beret tentera prebet kita. Amat menyedihkan. Jadi dengan adanya bajet dan diekstendkan kepada beret-beret ini, maka prebet-prebet tentera kita akan mendapat tempat penginapan yang lebih sempurna. Cuma ada satu perkara yang saya terkilan berkenaan dengan isu pencen. Isu ini telah pun 10 tahun lamanya diperjuangkan oleh para veteran pencen. Dan ia juga dengan konsistennya disebut dan diperjuangkan oleh sahabat kita semua, iaitu Yang Berhormat Ketereh, yang sebenarnya telah berada 40 tahun dalam servis angkatan tentera ini. Pastinya beliau lebih tahu kesusahan yang dialami oleh pencen-pencen ataupun veteran-veteran kita ini. Jadi, saya ingin bertanya pada pihak kerajaan, apakah status terkini isu penyelarasan pencen anggota veteran kita? Kalau kita throwback kepada jawapan Menteri Pertahanan sewaktu penggulungan bajet 2023, pihak kementerian sedang mencari formula dan sedang meneliti. Dan pada hujung bulan Julai 2023, difahamkan adanya perbincangan dengan JPA mengenai penyelarasan pencen tentera ini. Jadi saya mohon, apakah yang sudah dibincangkan dan apakah perkara yang menjadi kekangan dari pihak MINDEF dan JPA dalam merealisasikan impian para veteran pencen ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, kepentingan kebajikan jurutera dan teknologis sebagai peneraju pembangunan infrastruktur dan teknologi negara. Yang Amat Berhormat Tan Bun dalam pembentangan bajet pada Jumaat lalu telah memperuntukkan pelbagai inisiatif bagi pembangunan infrastruktur dan teknologi negara yang berkaitan dengan jurutera dan teknologis, khususnya dalam NETR, HGHB, Artificial Intelligence, sektor angkasa dan pelbagai lagi. Kita tidak boleh sama sekali, saya ulang, kita tidak boleh sama sekali mengabaikan kebajikan para teknokrat, khususnya jurutera dan teknologis yang membina dan menyelenggara aset-aset tersebut untuk manfaat pertumbuhan ekonomi negara, keselesaan dan juga keselamatan rakyat. Oleh yang demikian, saya ingin mendapat maklum balas kerajaan dan lembaga jurutera terhadap isu gaji permulaan jurutera yang berada di bawah paras kemiskinan. Yang di mana isu ini telah lama diperjuangkan oleh para jurutera sejak Mac 2022 lagi. Isu yuran perunding kejuruteraan yang rendah juga masih menghantui para jurutera. Begitu juga dengan isu penguatkuasaan berkaitan pendaftaran jurutera. Merujuk artikel media
Free Malaysia Today bertarikh 16 Oktober 2023, Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia menggalakkan syarikat membayar gaji permulaan jutera daripada 2,500 ke 3,500. Saya mohon kerajaan menjelaskan apakah inisiatif tuntas oleh kerajaan bagi memastikan ianya dilaksanakan oleh majikan. Akhirnya, Tan Sri Ketua, sebagai landingnya, mengorkestra reformasi legislatif. Penerapan karamah insaniah dan hasrat Perdana Menteri mensasarkan kedudukan Malaysia di tangga 25 dunia dalam indeks persepsi rasuah. Menjelang 10 tahun akan datang, seharusnya disokong dan usaha ini harus digambling oleh semua pihak. Kedudukan rasuah yang diperbaiki akan sekaligus memperbaiki tahap ekonomi negara. Reformasi legislatif perlu diorkestra melalui penggumbalan atau pembinaan undang-undang seperti berikut, dan kita mohon pihak kementerian untuk respon dari sudut penggumbalan dan juga pindaan kepada akta-akta ini. Pertama, pindaan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Kedua, penggubalan Akta Peralihan. Ketiga, reformasi parlimen. Keempat, pemisahan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya. Kelima, penggubalan Akta Pendanaan Politik. Keenam, pelaksanaan penuh NACP. Ketujuh, reformasi SPRM. Dan terakhir, pindaan kepada Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Justru, selain daripada pemerkasaan Jawatankuasa Khas Pilihan Parlimen JKPK, saya menggesa agar PSSC yang sebahagian besarnya dikuasai oleh kerajaan mengambil peranan serius bagi memastikan penggubalan undang-undang yang dicadangkan bagi menepati garis masa tertentu dan laporan berkala halus dikemukakan kepada Dewan ini. Kami di Blok Pembangkang insya-Allah akan terus memberikan pandangan dan analisa konstruktif yang akan dikemukakan daripada semasa ke semasa dengan saksama. Kita tidak akan bertoleransi kepada sebarang bentuk reformasi yang berteraskan kepentingan politik semata-mata. Kami juga berharap agar kerajaan turut mengambil kira pengambilan masyarakat sivil agar accountability kerajaan dapat dipantau, diseimbang dan advokasi merakyat dapat berlangsung dalam suasana demokrasi yang sihat. Kalau hendak membeli cermin, belilah cermin tembus cahaya. Kalau awak menjadi pemimpin, jadilah pemimpin lurus bicara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat Jerantut. Dipersilakan Yang Berhormat Rasah. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan pada saya dalam perbahasan peringkat dasar ini. Terlebih dahulu saya nak merakamkan terima kasih kepada Tan Sri Speaker kerana ini kali pertama dalam masa 3 tahun ahli-ahli Dewan diberikan masa 15 minit untuk berbahas di peringkat dasar. Sejak tahun 2021 ini kali pertama dan saya berharap pendekatan ini boleh diteruskan pada tahun-tahun akan datang. Saya mengambil kesempatan petang ini mengucapkan syabas dan tahniah kepada Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 yang juga Menteri Kewangan kerana telah berjaya membentangkan satu belanjawan yang paling besar iaitu 393.8 bilion pada hari Jumaat yang lepas dan ia lebih tinggi daripada belanjawan 2023. Cuma satu persoalan yang saya nak timbulkan di sini adalah perbelanjaan mengurus meningkat daripada 289.14 bilion kepada 303.8 bilion. Tetapi perbelanjaan pembangunan kurang daripada 9 asalnya pada belanjawan 2023 97 bilion jatuh kepada 90 bilion. Saya nak tanya kerajaan, kenapa boleh berlaku pengurangan ini? Sebab dari segi fiskal kewangan peruntukan pembangunan sebenarnya membawa impak positif kalau kita tanya pakar-pakar ekonomi. Jadi kenapa ada pengurangan? Walau bagaimanapun, kalau kita banding dengan belanjawan tahun 2022 ataupun belanjawan tahun 2021, 90 bilion ini tetap jauh lebih tinggi. Sebab pada ketika belanjawan 2021 hanya 64 bilion sahaja dan belanjawan 2022 hanya 71 bilion saja. Tetapi kita sepatutnya memberikan tumpuan yang lebih kepada peruntukan pembangunan supaya fiskal kewangan kita sentiasa di tahap yang baik dan membolehkan negara Malaysia mendapat rating yang lebih tinggi di kalangan masyarakat dunia. Datuk Yang di-Pertua, saya nak sebutkan berkenaan dengan satu perkara yang telah
dibentangkan ketika Belanjawan 2023, bukan Belanjawan ni, iaitu berkenaan dengan kerajaan ataupun kerajaan memberikan RM500 kepada semua pencarum yang berusia 40 hingga 54 tahun, RM500 ke dalam akaun KWSP sekiranya baki dalam akaun tersebut kurang daripada RM10,000. Saya nak tanya status tersebut. Ketika Belanjawan 2023, ketika itu dikatakan 1 bilion diperuntukkan. Saya yakin selepas beberapa bulan sepatutnya ke semua mereka yang layak diberikan bantuan ini telah menerimanya. Saya nak tanya jumlah pencarum yang berhak ataupun telah menerima bantuan ini berapa orang dan jumlah keseluruhan peruntukannya berapa. Datuk Yang di-Pertua, pada Ogos 2023, inflasi kita setakat 2%, antara yang terendah dalam masa 2 tahun ini. Saya ucapkan syabas kepada pihak kerajaan. Cuma saya nak tanya, pada Belanjawan 2024 pada kali ini, dengan inisiatif ataupun pendekatan untuk merasionalisasikan subsidi. Maknanya ada subsidi tertentu yang kita ubah pendekatan dengan menggunakan subsidi bersasar. Saya nak tanya, sama ada pendekatan ini akan menyebabkan inflasi kita meningkat. Jadi apakah unjuran daripada pihak kerajaan untuk inflasi pada tahun depan selepas kita melaksanakan subsidi bersasar ini? Dan berkenaan dengan subsidi bersasar ini, perkara yang pernah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Jumaat lepas adalah berkenaan dengan subsidi untuk teaser. Ya, isu ketirisan memang sesuatu yang perlu ditangani. Semua pihak perlu berikan kerjasama, bukan setakat agensi penguatkuasa saja. Sebab kita tak boleh nak menjeerkan ataupun membiarkan ketirisan ini bertambah serius. Saya nak tanya, dengan adanya harga ataupun subsidi bersasar terhadap diesel yang bakal dilaksanakan sedikit masa lagi, apakah jumlah subsidi kepada diesel ini pada tahun hadapan? Saya difahamkan tahun lepas saja, tahun 2022, sepanjang tahun sebanyak 42 bilion diberikan untuk bahan api. Jadi macam mana unjuran kerajaan? Berapakah jumlah subsidi? Saya yakin subsidi tetap ada. Cuma kita merasionalisasikan yang menyebabkan tanggungan kerajaan berkurangan. Jadi berapakah unjuran kerajaan terhadap perkara ini? Datuk Yang di-Pertua, saya rasa pertanian menjadi topik yang dikemukakan oleh hampir semua ahli dewan. Saya nak sebut yang pertama berkenaan dengan keputusan kerajaan untuk mengapungkan semula harga runcit ayam dan telur. Saya rasa sudah tiba masanya sebab bekalan di pasaran dan juga harganya dalam keadaan yang agak stabil, kita tak boleh benarkan perkara ini dibiarkan berterusan. Sejak Februari tahun lepas sehingga yang terkini, 3.8 bilion telah diberikan sebagai subsidi. Ini sudah tiba masanya untuk kita lakukan sesuatu. Jadi saya sokong pendekatan daripada kerajaan. Cuma saya nak tanya, apakah KPKM, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, boleh membentangkan sesuatu yang lebih konkret dalam masa 2 minggu seperti mana yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika membentangkan belanjawan untuk memastikan bahawa harga runcit ayam dan telur ini stabil dan tidak menjejaskan, membebankan pengguna. Sebab saya rasa yang akhirnya adalah kita kena pastikan bekalan cukup, yang keduanya harga tidak membebankan. Itu sepatutnya menjadi tanggungjawab kerajaan. Jadi saya mohon apabila Menteri KPKM menggulung nanti, tolong memberikan pendekatannya untuk memastikan keadaan ini berlaku. Berkenaan dengan beras dan padi, saya tahu hampir semua ahli Dewan Rakyat dan rakyat Malaysia cukup prihatin dengan masalah yang berlaku di negara kita sejak bulan lepas. Saya tak mahu nak kupas lagi sebab ramai dah sebut. Cuma saya nak sebutkan 2 perkara. Yang pertama, saya menyanjung tinggi ataupun mengucapkan syabas dan tahniah dan terima kasih kepada kerajaan yang mengerahkan Fama dan LPP turut membantu dalam mengedarkan beras putih tempatan kepada pengguna. Cuma apa langkah jangka panjang kita? Selain daripada 3 bilion yang kita berikan kepada pertanian di Madah, Kedah untuk memastikan penghasilan 5 musim dalam 2 tahun, itu satu inisiatif yang baik untuk kita meningkatkan produktiviti. Tapi apakah kita boleh belajar sesuatu daripada apa yang dilaksanakan di negara Jepun? Jawatankuasa Pilihan Khas Pertanian baru ke Jepun 3 minggu dulu. Dan saya sendiri dapat melihat
apa yang orang Jepun buat. Yang saya rasa pendekatan yang digunakan di negara mereka boleh kita kaji, kita pertimbangkan untuk dilaksanakan di negara ini. Saya berikan contoh. Jepun mempunyai self supply, mempunyai kemampuan untuk membekalkan beras 100%, malahan lebih 100% kepada penduduknya yang berjumlah 125 juta orang. Dengan lebih 50% daripada petaninya sudah berusia 60 tahun ke atas. Jadi usia yang semakin meningkat, petani tidak dijadikan alasan, yang mana produktivitinya tetap tinggi sebab mereka menggunakan smart agriculture. Teknologi dengan gunakan teknologi diaplikasikan dalam pertanian untuk memastikan produktiviti dan yield hasil pertanian tetap tinggi. Jadi apakah kita boleh lakukan sesuatu? Di Jepun, untuk makluman Datuk Yang di-Pertua, yang padi dan beras dia bukan setakat cukup, malah digunakan R&D untuk digantikan gandum, sebab gandum dia import daripada US, untuk diproses dan dijadikan bahan mentah untuk roti, untuk mengurangkan kebergantungan kepada bahan import. Kita boleh belajar dengan apa yang Jepun lakukan. Jadi saya mohon, apakah pihak kementerian KPKM khususnya dengan kerjasama kementerian yang lain boleh melakukan sesuatu yang sama. Dan saya mohon supaya kita bukan setakat meletakkan sasaran 80% beras tempatan menjelang tahun 2030, malahan kita sepatutnya meletakkan sasaran menjelang tahun 2035 100% beras tempatan adalah hasil tempatan. Itu yang kita nak. Sebab itulah sasaran yang kita kena tuju untuk kita gerakkan semua usaha yang kita ada. Kita kena kurangkan kebergantungan kepada import. Sebab kita kena ingat, walaupun kita ada duit nak beli, negara asing tak kira di mana-mana negara, apabila mereka menghadapi kekurangan hasil, mereka akan melarang melarang ekspor ke negara lain dan kita akan jadi mangsa. Jadi untuk mengelakkan keadaan ini berlaku, jalannya satu saja, iaitu memastikan kita tak bergantung kepada luar, tapi kita hasilkan produk yang secukupnya untuk rakyat Malaysia. Dan berkenaan dengan isu ini juga, saya nak menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini dan mohon tindakan daripada KPKM. Apakah peranan BENAS? BENAS sebagai badan yang mendapat konsesi untuk 10 tahun lagi sehingga Januari 2031. Sepatutnya lebih proaktif, sepatutnya lebih bertanggungjawab dengan obligasinya. Kalau setakat mendapat konsesi untuk monopoli saja tidak membawa makna. Saya tahu BENAS ada obligasi sosial dia, tapi saya rasa tak cukup. Saya tak nampak peranan yang secukupnya daripada BENAS. Jadi apakah KPKM bersetuju? Saya dengar 2 hari dulu ada cadangan daripada ahli parlimen untuk membuka sebahagian monopoli tersebut kepada orang lain. Bukan menafikan hak monopoli BENAS, tetapi melakukan satu pendekatan yang lebih holistik untuk memastikan isu yang berlaku pada ketika ini tidak berulang pada masa akan datang. Saya juga ingin menarik perhatian berkenaan dengan Kawal Selia Padi dan Beras, peranan badan ini. Saya nampak badan ini sebagai badan pembuat dasar dan badan yang buat penguatkuasaan. Mana boleh buat dasar dengan pelaksanaan penguatkuasaan serentak? Mana check and balance, semak tak imbang dia? Jadi saya mohon KPKM memberikan penjelasan tentang perkara ini. Saya tahu ini bukan KPKM sekarang yang buat, dulu, tapi mohon KPKM supaya lakukan sesuatu. Datuk Yang di-Pertua, berkenaan dengan pertanian juga, saya nampak 400 juta diperuntukkan untuk program pengukuhan keterjaminan makanan. Saya nak tanya, 400 juta ni untuk jenis makanan apa? Sudah pasti ia bukan untuk beras, tapi untuk jenis makanan apa yang boleh kita hasilkan di tempatan untuk kurangkan import daripada asing. Datuk Yang di-Pertua, di peluang yang ada ini saya nak sebut juga berkenaan dengan Kementerian Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih dan syabas dan tahniah kepada kerajaan walaupun ketika membentangkan belanjawan 2024 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tak menyebut secara spesifik berkenaan dengan bantuan awal persekolahan. Tapi saya nampak dalam buku belanjawan ada malahan peruntukan pada tahun sebelumnya 450 juta dinaikkan kepada 780 juta. Syabas dan tahniah, rakyat menghargai ini. Cuma saya nak tanya, apakah bantuan awal persekolahan ni kekal pada RM150 ataupun kita naik lebih lagi kepada tak mau tambah? Kalau boleh minta tambahlah untuk rakyat. Dan berkenaan dengan pendidikan juga, terima kasih kepada Timbalan Menteri Kewangan yang memberikan jawapan tadi.
Berkenaan dengan pendidikan juga, isu kekurangan guru, Datuk Yang di-Pertua. Isu ni dari dulu sampai sekarang. Kerajaan tukar, Perdana Menteri tukar, tapi isu ni tetap sama. Saya difahamkan ketika ini kita menghadapi masalah kekurangan 21,000 orang guru di sekolah menengah dan rendah, tak kira aliran apa. Jadi apa pendekatan kita? Menteri ada sebut, bulan depan akan ada pengambilan 9,500. Yalah, untuk sementara ni kita boleh redakan keadaan. Jadi macam mana pendekatan masa akan datang? Jangka panjang kita. Jadi saya mohon pihak Kementerian Pendidikan mengadakan libat urus dengan semua pihak, termasuk IPTA. Graduan-graduan daripada IPTA terutamanya kita libatkan dalam profesion perguruan ini, supaya satu langkah jangka komprehensif, jangka panjang dapat dilaksanakan, dapat diaplikasikan di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Perguruan untuk memastikan satu hari nanti, mungkin 10 tahun dari sekarang ataupun 5 tahun dari sekarang, kita tak payah sebut lagi masalah kekurangan guru. Kita tak mau bidang pendidikan ni, kita ni dibelengui oleh masalah kekurangan guru. Kalau kita nak anak-anak kita maju, pendidikan kena diperkasakan. Macam mana pendidikan nak diperkasakan kalau guru-gurunya tak cukup? Dan memberikan tekanan kepada guru-guru yang sedang berkhidmat ketika ini. Datuk Yang di-Pertua, saya nampak juga ada 2.5 bilion diperuntukkan untuk pembinaan 20.6 buah sekolah baru. Syabas kepada kerajaan. Memang kita tahu di tempat-tempat yang kepadatannya tinggi perlu bina sekolah. Saya nak tanya cuma satu, adakah di bawah Parlimen Rasa Sekolah Kebangsaan S2 High dan SMK S2 High yang pernah disebutkan beberapa tahun dulu terlibat dalam pembinaan 20.6 sekolah baru ini? Sebab beberapa sekolah di sekitar kawasan tersebut telah menghadapi kepadatan yang tinggi, sesak, satu kelas lebih 40 orang murid. Jadi mohon jawapan daripada KPM. Datuk Yang di-Pertua, berkenaan dengan peruntukan mitra. Saya tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tak sebutkan, tapi saya difahamkan 100 juta tetap disarukan untuk mitra, untuk membantu masyarakat India dalam menaik taraf ataupun meningkatkan sosial ekonomi. Saya mohon cadangkan, saya pernah cadangkan 3 tahun dulu ketika mitra diletakkan di bawah Kementerian Perpaduan. Hari ini mitra di bawah CPM. Boleh tak yang 100 juta ni kita gandakan kepada 200 juta? Sebab ada keperluan untuk berbuat demikian, untuk memastikan golongan masyarakat India dari segi terutamanya B40 diangkat ke satu tahap yang selaras dengan arus pembangunan negara kita, supaya mereka tidak tercicir daripada pembangunan, limpahan pembangunan yang kita ada hari ini. Datuk Yang di-Pertua, satu lagi isu yang saya nak kupas pada petang ini adalah berkenaan dengan My Airline. Saya tahu pemegang share utamanya telah ditangkap polis 2 hari dulu. Satu tindakan yang cepat daripada polis. Cuma saya mohon pada kerajaan, bukan setakat MOT ataupun Suruhanjaya Penerbangan Malaysia sahaja, malah kepada semua agensi yang terlibat, termasuk SPIM. Kenapa syarikat sebegini yang mana pemegang share 98% adalah seorang yang mempunyai rekod sindiket boleh diluluskan ketika itu? Saya tak mau buat tuduhan siapa betul siapa salah. Kenapa dia boleh diluluskan ketika itu? Dan apakah sebabnya? Kita nak cari. Sebab hari ini yang terkesan adalah 125,000 orang penumpang. Sesuatu yang sangat tidak bertanggungjawab dan memalukan industri penerbangan kita. Jadi satu tindakan yang tegas, rentas kementerian perlu dilakukan. Datuk Yang di-Pertua, saya juga nak menyinggung sedikit berkenaan dengan KDN. Iaitu berkenaan dengan isu kewarganegaraan. Saya menyambut baik komitmen daripada Menteri KDN pada awal tahun ini bahawa selagi beliau menjawat jawatan Menteri KDN, beliau akan mempertimbangkan, tak kiralah lulus ataupun tak lulus, 10,000 permohonan kewarganegaraan setiap tahun. Saya nak tanya, apakah statusnya setakat tahun ini? Dan boleh tak saya mohon cadangkan kepada KDN, Menteri KDN terutamanya, dibentuk satu jawatan kuasa khas untuk membantu Menteri, supaya kalau boleh bukan 10,000, tetapi tambah kepada 15 ataupun 12 ataupun 20,000 pada tahun hadapan. Sebab kita tahu kes yang tertangguh lebih 150,000 kes. Kalau 150,000 kes setiap tahun 10,000, maknanya kita kena tunggu 15 tahun untuk selesaikan. Jadi untuk mereka yang layak, sebenarnya sesuatu yang bagi saya sangat menyeksakan untuk menanti. Dan berkenaan bagaimana pula dengan pindaan perlembagaan yang pernah disebutkan berkenaan memberikan hak yang sama rata kepada anak
kepada wanita warga Malaysia yang dilahirkan di negara asing. Datuk Yang Di-Pertua, saya juga nak ambil kesempatan pada hari ini berkenaan dengan Kementerian Kerja Raya. Saya nampak Kerajaan Persekutuan memperuntukkan 5.4 bilion kepada kerajaan-kerajaan negeri di bawah Maris. Itu satu yang baik. Tetapi kenapa hanya diberikan 2.8 bilion saja kepada Kementerian Kerja Raya untuk jalan-jalan persekutuan? Sebab di banyak kes, jalan negeri dalam keadaan yang elok. Jalan persekutuan yang selalunya gagal di serengkaraan. Bukan sebab JKR tak bagus. Bukan sebab JKR tak buat kerja. Tetapi peruntukan yang diperuntukannya tak cukup. Jadi saya mohon kerajaan supaya pertimbangkan perkara ini. Sebab kalau jalan rosak, ia boleh membahayakan keselamatan pengguna jalan raya. Dan perkara terakhir yang saya nak sebutkan, Datuk Yang Di-Pertua, adalah berkenaan dengan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Saya nampak ada 24 projek akan menerima SST, surat setuju terima, pada tahun ini yang dijangka dalam bulan ini. Saya nak tanya, daripada 24 projek tersebut, ada tak projek pembangunan lembangan sungai bersepatu Sungai Linggi Fasa 5? Sebab projek itu di bawah kawasan saya, Parlimen Rasa, dan pernah berlaku beberapa kali banjir besar yang menjejaskan, yang mendatangkan musibah kepada lebih 1,000 isi rumah. Jadi saya harap ia terlibat, ya, yang Fasa 5 Sungai Linggi ini antara 24 projek yang terima SST. Kalau tak ada, bila SST akan diberikan kepada kontraktor? Saya mohon supaya projek ini boleh disegerakan untuk memberikan kepentingan ataupun kebajikan kepada penduduk yang tinggal di sekitar tebing sungai ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Yang Di-Pertua atas sedikit masa tambahan yang diberikan kepada saya pada petang ini. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Dipersilakan Yang Berhormat Kuantan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli keluarga baginda. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua kerana memberi ruang kepada Kuantan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Dasar Belanjawan 2024. Sebelum membahaskan dengan lebih lanjut, Kuantan ingin mengambil kesempatan menyatakan sokongan penuh dan solidariti bersama perjuangan rakyat Palestin. Sekian lama rakyat Palestin bukan sahaja dinafikan hak mereka, bahkan berterusan ditekan dan dizalimi rejim Zionis Israel. Terkini, insiden pengeboman ke atas sebuah hospital di Gaza mengorbankan lebih 500 nyawa dan 900 orang tercedera merupakan satu jenayah pembunuhan kejam yang dilakukan oleh rejim haram apartheid Israel. Jenayah perang yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan di Palestin telah membunuh lebih 800 nyawa manusia dan menjadikan angka kepada siri pembunuhan Israel mutakhir ini meningkat kepada hampir 4,000 nyawa manusia, termasuk kanak-kanak, warga emas, para doktor, jururawat serta petugas kesihatan yang tidak berdosa. Kita menyeru agar kerajaan Malaysia memainkan peranan pada sidang kemuncak ASEAN GCC yang akan berlangsung pada hari esok untuk memulakan langkah menggerakkan pasukan bantuan kecemasan dan perubatan ke Gaza dengan mendukung negara OIC yang lain. Dan seterusnya, negara perlu mendesak agar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu membuat ketetapan dan menghantar pasukan pengaman ke Gaza bagi menghentikan keganasan rejim Israel. Datuk Yang Di-Pertua, pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan takziah di atas kematian seorang rakyat Malaysia di Pusat Tahanan Imigresen Myanmar, iaitu arwah Muhammad Izzat bin Abdul Wahab. Saya menghubungi keluarga arwah yang tinggal di Kuantan pada pagi Isnin baru-baru ini untuk mendapatkan beberapa maklumat dan juga mengambil kesempatan untuk bertemu dengan Yang Berhormat Senator Menteri Luar bagi memaklumkan berkenaan perkara ini. Berdasarkan maklumat yang diviralkan di media sosial, ianya berkaitan dengan skema berkaitan peluang pekerjaan di luar negara. Saya memohon pihak kerajaan membantu keluarga yang terlibat dan juga menyiasat tentang apa yang berlaku ini serta mengharapkan penguatkuasaan yang lebih ketat di masa akan datang agar ianya tidak berulang lagi kepada orang lain. Terima kasih juga kepada Kerajaan Negeri Pahang
yang telah memberi sumbangan berjumlah 25,000 bagi membantu membawa pulang jenazah Allahyarham ke tanah air. Semoga urusan berkaitan ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Datuk Yang Dipertua, Islam datang kepada kita dengan prinsip yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mempertegaskan tujuan penciptaan manusia dengan firman-Nya dalam surah Hud ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Bermaksud, Dia Allah telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu sebagai pemakmur di dalamnya. Memakmurkan bumi ini telah menjadi tujuan penciptaan manusia. Selain beberapa tujuan yang turut disebutkan oleh Al-Quran, seperti mengabdikan diri kepada Allah, menjadi khalifah, melaksanakan amanah dan menerima ibtila, iaitu ujian. Saya menyokong apa yang dinyatakan oleh Ketua Pembangkang YB Larut, di mana pemimpin perlu mempunyai sifat qawiyun amin dalam menjalankan amanah untuk memakmurkan bumi. Oleh yang demikian, khazanah dan hasil bumi perlu diuruskan dengan teratur serta seimbang dan kekayaan negara perlu diagihkan kepada semua yang berhak dengan prinsip keadilan. Dalam menggalas amanah rakyat, sikap jujur dan integriti perlu ada pada pemimpin negara, para menteri, para pegawai kerajaan dan seluruh kaki tangan kerajaan. Datuk Yang Dipertua, bajet 2024 menyaksikan pertambahan sebanyak 7.66 bilion bajet berbanding bajet 2023. Perbelanjaan mengurus ditambah sebanyak 14.6 bilion, manakala perbelanjaan pembangunan diturunkan sebanyak 7 bilion. Kita menyedari usaha kerajaan dalam struktur semula subsidi agar lebih bersasar, seterusnya memberi penjimbatan kepada perbelanjaan negara. Namun dari sisi yang lain, keputusan kerajaan untuk menaikkan cukai SST daripada 6% kepada 8% akan memberi kesan berantai kepada banyak pihak termasuk pembekal, peniaga dan akhirnya kepada pengguna dan rakyat. Kuantan menyokong perbahasan Yang Berhormat Larut yang menekankan agar kerajaan perlu berusaha untuk memujuk majikan dan syarikat untuk berkongsi limpahan kek ekonomi dengan lebih adil dan saksama kepada pekerja seperti yang diamalkan di beberapa buah negara lain. Datuk Yang Dipertua, antara perkara asasi dalam kehidupan manusia adalah berkaitan makanan. Setiap hari kita makan sebagai sumber tenaga untuk badan. Oleh itu, makanan asasi rakyat di negara ini seperti beras, telur, ayam perlu mencukupi dan mampu dibeli. Sehingga ke hari ini kita menghadapi masalah bekalan beras putih tempatan, sedangkan perkara ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Harganya pula naik mendadak. Dalam perbentangan bajet, Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan kawalan harga telur dan ayam akan dilepaskan. Keputusan tersebut dilihat seolah-olah kerajaan mahu pasaran yang menentukan harga. Kuantan bimbang dengan situasi ini. Tidak seperti yang dijangka, dibimbangi yang menentukan harga pasaran, yang menentukan harga bukanlah pasaran tetapi persatuan-persatuan atau pengusaha-pengusaha yang memonopoli harga. Persoalannya, apakah langkah serta kawalan daripada pihak kerajaan dalam menghadapi kemungkinan situasi ini? Datuk Yang Dipertua, krisis ini sebenarnya mempunyai hikmah jika ianya diteliti dengan mendalam. Selama ini mungkin kita beranggapan bahawa syarikat atau pengusaha yang sedia ada mampu untuk membekalkan barang keperluan walaupun dikala kecemasan. Namun inilah yang terjadi. Tatkala bekalan beras tiada di pasaran, pengusaha tidak mahu membungkus kerana katanya kadar untung yang rendah ataupun tidak untung. Maka kerajaan perlu akur agar pengusaha tidak menarik diri dari membekal makanan asas ini. Dalam jangka panjang, Kuantan ingin mencadangkan agar kerajaan melalui syarikat JLC negeri-negeri dilibatkan dalam sektor makanan asas agar ianya dapat membantu menyediakan keperluan asas serta menambah pemain industri packing ataupun bungkus beras sebagai makanan asas ini. Insentif daripada kerajaan berbentuk pengurangan cukai juga boleh diberikan kepada mana-mana JLC yang turut serta dalam industri seperti telur, ayam dan beras ini. Contohnya seperti di negeri Terengganu. Baru-baru ini dikeluarkan beras ganu.
Datuk Yang di-Pertua, terdapat banyak kampung Melayu tradisional di dalam bandar-bandar seluruh negara. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, di bawah jabatan atau kementerian manakah yang bertanggungjawab terhadapnya? Mereka juga perlu dibantu dari segi penyediaan infrastruktur seperti penyelenggaraan dewan atau padang permainan serta masjid dan surau. Saya dimaklumkan dan saya kongsikan satu contoh di mana hampir 30 tahun jalan tar tidak diturap baru di kawasan Kampung Melayu di dalam bandar berbanding perumahan kampung baru yang telah diturap tar sebanyak 3 kali. Sedangkan lokasinya adalah sangat berdekatan. Ini berlaku di kawasan saya iaitu Lorong Seri Teruntum, Kuantan. Di sini saya ingin mencadangkan agar kampung Melayu tradisional yang berada di bandar-bandar ini diberi peruntukan khusus sama seperti yang dinikmati oleh perumahan kampung baru agar komuniti ini juga terbela. Datuk Yang di-Pertua, isu warga asing berniaga secara haram atau menggunakan lesen warga tempatan untuk berniaga hangat dibincangkan seluruh negara. Apakah langkah serta tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan tentang perkara ini? Jika Yang Berhormat Menteri turun ke lapangan, banyak premis perniagaan di beberapa lokasi dikuasai oleh peniaga warga asing dan keadaan ini telah menjejaskan pendapatan peniaga tempatan. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berkaitan masalah perkhidmatan bekalan air yang banyak berlaku di tempat termasuk di negeri Pahang yang bukan sahaja berlaku di kawasan Felda, luar bandar, bahkan juga dialami di bandar termasuk parlimen saya, Parlimen Kuantan. Dalam perbahasan RUU Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, banyak perkara telah dibangkitkan oleh ahli Dewan. Dalam tinjauan kami di Parlimen Kuantan, didapati banyak tangki air yang terbiar dan tidak digunakan. Sekiranya tangki air tersebut digunakan, sekurang-kurangnya dapat menampung keperluan penduduk dan mengurangkan isu bekalan air. Apakah alasan pihak operator air tidak menggunakan tangki air tersebut? Kuantan juga amat berharap agar peruntukan yang diterima perlu diberi keutamaan untuk dibelanjakan bagi menukar paip-paip lama di seluruh negara, khususnya di Parlimen Kuantan. Selain itu, proses penguatkuasaan berkaitan penyambungan paip bagi projek perumahan baru perlu mengikut prosedur agar apabila tekanan air dinaikkan, ianya tidak memberi kesan kepada paip-paip lama yang disediakan. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh sedikit berkaitan penurunan cukai hiburan artis antarabangsa dari 25% kepada 10%, juga perlukan pemantauan. Saya ingin berpesan kepada pihak kerajaan dalam kegairahan kerajaan menarik artis luar negara masuk ke negara kita. Perlu ada kawalan dibimbangi artis yang dibawa masuk ke negara kita membawa budaya bertentangan dengan norma masyarakat beragama Islam serta tidak selari dengan budaya masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai ketimuran yang tinggi. Datuk Yang di-Pertua, kebimbangan subsidi bersasar diesel dan petrol tahun hadapan amat menggusarkan rakyat. Keadaan ini akan menyebabkan kenaikan kos operasi dan berpotensi menjadi penyebab kenaikan harga barang. Contohnya, kepada petani yang menggunakan genset untuk menjana elektrik bagi mengepam air, siraman tanamannya, penggunaan lori serta 4x4 untuk mengangkut benih, baja serta hasil tanaman. Ini adalah sebahagian daripada kesan jika berlaku kenaikan harga diesel. Jadi saya bersetuju dengan keresahan rakyat dalam isu subsidi diesel bersasar ini. Datuk Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan merupakan kementerian yang memperolehi peruntukan yang besar. Kuantan ingin merakamkan penghargaan di atas peruntukan bagi prasekolah untuk Sekolah Kebangsaan Bunuk Rendang, Kuantan. Juga Kuantan ingin menyentuh berkaitan program co-curricular yang dijalankan di sekolah-sekolah seluruh negara. Apabila ada pertandingan antara sekolah, daerah serta negeri, kos perjalanan daripada lokasi bagi tujuan tersebut perlu ditanggung oleh PIBG atau guru-guru yang terlibat. Kuantan ingin mencadangkan agar kerajaan menyediakan peruntukan khusus kepada setiap sekolah atau PIBG bagi tujuan tersebut. Contohnya seperti dalam Manifesto Perikatan Nasional Negeri Selangor, iaitu 6,000 bagi setiap sekolah di Selangor. Dengan adanya sumber keuangan ini, guru-guru tidak perlu lagi tercari bagaimana untuk mencari sumber. Kuantan juga ingin mencadangkan setiap pergerakan ke mana-mana program dilindungi oleh takaful yang ditanggung penuh oleh pihak kerajaan.
Kuantan juga ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri dan Ahli Dewan berkenaan sistem pendidikan negara yang tidak selari dengan keperluan masa depan. Menurut pensyarah UKM, Dr. Anwar Ahmad, silibus sekolah kita padat, panjang masanya, namun tidak relevan dengan keperluan masa hadapan. Keperluan pasaran tidak lagi tertumpu kepada industri pembuatan, sebaliknya ke arah teknologi perisian dan digitalisasi. Dalam tempoh 10 hingga 15 tahun hadapan, negara akan ketinggalan jika sistem pendidikan negara tidak responsif kepada perubahan semasa. Saya mohon pandangan Yang Berhormat Menteri berkenaan perkara ini. Datuk Yang di-Pertua, kita sedia maklum, peruntukan yang paling besar diberikan kepada Kementerian Kesihatan. Namun, antara aduan yang sering diterima berkaitan perkhidmatan kesihatan ialah kesesakan di hospital dan klinik kesihatan awam. Antara langkah yang diambil bagi mengawal kesesakan di hospital kerajaan yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ialah kerjasama dengan hospital swasta dengan peruntukan sebanyak 200 juta. Saya memohon penjelasan lanjut daripada Yang Berhormat Menteri. Apakah kaedah kerjasama tersebut? Datuk Yang di-Pertua, pada sidang awal tahun ini, saya ada membangkitkan berkenaan keperluan pembinaan jejantas di Kampung Derhaka, Kuantan bagi memudahkan ibu bapa dan para pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Lumpur melintas jalan. Susulan dengan pihak JKR Kuantan, dimaklumkan bahawa permohonan tersebut telah dibuat dan diangkat ke UPN Pahang. Namun saya memohon Yang Berhormat Menteri menyatakan adakah permohonan tersebut dimasukkan dalam bajet 2024 ini. Datuk Yang di-Pertua, sebagai kesimpulan, saya ingin menegaskan bahawa Malaysia dibina dengan gabungan dan peranan dari semua negeri. Setiap rakyat membayar cukai, sama ada cukai SST, cukai pendapatan dan apa-apa juga cukai. Hasil pendapatan kerajaan negeri adalah terhad dan tidak seimbang antara setiap negeri jika dibandingkan dengan pendapatan persekutuan. Walhal, sebahagian besar hasil yang dikutip oleh kerajaan pusat adalah diperoleh dari semua rakyat dan semua negeri. Saya menyokong gesaan Yang Berhormat Larut agar kerajaan mesti berani untuk mengambil tindakan yang tegas bagi mengatasi jurang pendapatan ekonomi antara etnik dan wilayah. Oleh itu, kemakmuran negara perlu diuruskan dengan saksama agar tiada yang tertinggal. Kita mahu kemakmuran negara dikecapi oleh semua rakyat, sama ada di Semenanjung atau Sabah dan Sarawak, sama ada warga bandar atau desa, pekerja sektor awam dan sektor swasta. Akhirnya, saya akhiri perbahasan saya dengan satu rangkap pantun bagi menyambung pantun daripada Jerantut tadi. Jadilah pemimpin lurus bicara, hasil negara diagih bersama. Jika banyak sangat cengkadaknya, kita tunggu dan lihat saat kejatuhannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Lebaran. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Yang Pertua atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk turut serta dalam mengambil bahagian dalam perbahasan rang Undang-Undang Pembekalan 2024. Pada kesempatan ini juga saya ingin merekamkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas kejayaan membentang Belanjawan 2024. Tuan Yang di-Pertua, menerusi Belanjawan 2024 ini, kerajaan telah memperlihatkan komitmen yang tinggi dalam usaha memperkasa Perjanjian Malaysia 1963, iaitu MA 63. Hal ini dapat dilihat menerusi peningkatan peruntukan pembangunan negeri Sabak daripada 6.5 bilion pada tahun 2023 kepada 6.6 bilion pada tahun 2024. Harapan saya menyelesaikan masalah air, jalan raya dan juga listrik di Sabah. Daripada peruntukan ini, kerajaan negeri dapat melaksanakan sepenuhnya. Di samping itu, kerajaan juga turut mengumumkan peningkatan kadar pemberian khas interim untuk Sabah kepada 300 juta pada tahun 2024 berbanding 125.6 juta sebelum ini. Peningkatan peruntukan kepada Sabah ini
secara jelas membuktikan usaha berterusan kerajaan perpaduan dalam memperkasa pembangunan infrastruktur di Sabah. Tuan Yang di-Pertua, saya menyambut baik usaha kerajaan dalam menyerahkan kuasa kawal selia bekalan elektrik kepada Sabah yang bekal berkuat kuasa pada 3 Januari 2024. Saya turut mengalu-alukan pemberian subsidi kepada Sabah Elektrik Sdn Bhd sehinggalah plan transformasi SASB berjaya dilaksanakan dalam tempoh 7 tahun iaitu sehingga 2030. Juga akan mengukuhkan lagi industri bekalan elektrik di Sabah. Saya melihat pengumuman kerajaan bagi menyokong inisiatif penyanan tenaga secara solar hybrid serta pembinaan jaringan talian pengantar elektrik di selatan Sabah akan dapat menyelesaikan isu gangguan bekalan elektrik di kawasan timur Sabah. Namun solar hybrid ini masih banyak yang tertangguh hampir 4-5 tahun yang lalu sehingga pada hari ini tidak juga menyala, Tan Sri Yang-di-Pertua, seperti di Pulau Lebaran, Pulau Shanghai dan banyak lagi pulau-pulau di negeri Sabah menggunakan solar hybrid ini sampai hari ini tidak boleh digunakan. Saya juga melihat turut berpandangan pada pemberian rebate bil elektrik sehingga RM40 sebulan kepada isi rumah miskin Tegar dengan peruntukan RM55 juta membantu mengurangkan beban isi rumah miskin Tegar di seluruh negara. Tuan Yang di-Pertua, peningkatan cukai perkhidmatan saya merasa bimbang. Sekiranya peningkatan cukai perkhidmatan daripada 6% kepada 8% ini nanti akan tetap memberikan impak beban kepada rakyat secara keseluruhannya. Kesan segera kepada peningkatan cukai, ia akan meningkatkan kos perniagaan dan kos ini juga tentu akan ditanggung oleh pengguna. Saya ingin mengetahui apakah terdapat sebarang jaminan kerajaan bahawa peningkatan cukai perkhidmatan ini nanti tidak akan memberikan beban kepada rakyat B40. Bagaimanakah mekanisme kawalan yang akan dilaksanakan oleh kementerian bagi memastikan tiada pihak yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barang sesuka hati susulan daripada peningkatan kadar cukai perkhidmatan ini. Tan Sri Datuk Yang di-Pertua, perintah gaji minimum pada 2022 telah dikuatkuasakan kepada semua majikan pada 1 Mei 2022. Manakala penguatkuasaan gaji minimum kepada majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja bermula 1 Julai 2023. Sebagai pelengkap kepada dasar gaji minimum ini, kerajaan memperkenalkan dasar gaji progresif, merupakan peralihan daripada model pemberian upah minimum kepada kenaikan gaji secara berperingkat dan berpasa. Namun begitu, saya mendapat keluhan daripada rakyat terutamanya di kawasan Parlimen Lebaran masih terdapat pihak majikan yang tidak mematuhi dan mengikuti dasar gaji minimum ini. Lebih memburuk kepada keadaan ini apabila beliau selesai lagi isu ketidakpatuhan majikan terhadap kadar gaji minimum yang ditetapkan di bawah perintah gaji minimum pada 2022, rakyat terpaksa pula menghadapi peningkatan cukai perkhidmatan. Sudah tentu rakyat akan merasa tertekan kerana kadar gaji yang diperoleh tidak seimbang dengan kos sara hidup. Saya ingin mengetahui sejauh manakah pemantauan penguatkuasaan perintah gaji minimum ini dapat dilaksanakan terutamanya di negeri Sabah. Serta berapakah jumlah laporan yang diterima oleh kementerian terhadap majikan yang gagal membuat bayaran gaji minimum mengikut perintah gaji minimum 2022 serta apakah punca ketidakpatuhan ini berlaku. Tuan Yang di-Pertua, saya menyambut baik peruntukan sejumlah 5.4 bilion ringgit kepada Maris yang disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan bagi memastikan jalan raya negeri dalam keadaan terbaik untuk kegunaan rakyat. Saya ingin menyentuh berkenaan isu tular
berkenaan jalan raya di sebahagian tempat di Sabah yang kembali rusak selepas kira-kira 3 minggu kembara Kenali Borneo oleh Yang di-Pertuan Agong berakhir. Saya mendapati sebagian jalan raya yang kembali rusak ini disebabkan oleh penyelenggaraan dilakukan tidak menggunakan bahan berkualiti. Sudah sampai masanya pihak kementerian melakukan pemantauan terhadap setiap projek penyelenggaraan jalan raya agar ianya tidak dilakukan secara sambil lewa bagi memastikan ketahanan jalan raya yang diselenggarakan. Tuan Yang di-Pertua, saya mengambil baik peruntukan sebanyak 2.47 bilion ringgit untuk melaksanakan projek perumahan rakyat bagi tahun 2024. Menerusi peruntukan yang sebegitu besar ini, saya berharap agar kerajaan turut mempertimbangkan untuk memperbanyakkan skim sewa untuk beli, program perumahan rakyat khususnya di Parlimen Libaran. Terdapat permintaan yang mendesak diwujudkan lebih banyak projek PPR ini bagi memenuhi keperluan rakyat. Saya yakin dan percaya melalui skim ini impian rakyat B40 terutama yang di Libaran untuk memiliki kediaman sendiri dapat diwujudkan. Tuan Yang di-Pertua, saya menyambut baik langkah kerajaan dalam memastikan ketidaksampaian perkhidmatan rakyat melalui program Menyemai Kasih Rakyat Mekar yang dilaksanakan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Saya melihat inisiatif program Mekar ini mempermudahkan urusan pendaftaran dokumen pengenalan diri individu yang berkelayakan terutamanya penduduk di kawasan pendalaman. Saya yakin dan percaya menerusi inisiatif ini isu-isu berkaitan pendaftaran kelahiran di kawasan Parlimen Libaran seperti yang pernah saya bangkitkan sebelum ini akan dapat diselesaikan. Tuan Yang di-Pertua, mengenai subsidi pengangkutan udara, saya menyambut baik peruntukan sebanyak 209 juta ringgit bagi mensubsidi pengangkutan udara yang akan memberikan manfaat kepada penduduk desa serta pendalaman Sabah dan Sarawak. Saya ingin mengetahui bagaimanakah pemberian subsidi ini akan dilaksanakan. Adakah ia diberikan terus kepada serikat penerbangan atau melalui tiket penerbangan yang akan dibeli? Sungguh pun kerajaan telah memberikan peruntukan subsidi ini. Perkara penting yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan adalah bagaimana mekanisme kawalan harga tiket penerbangan oleh kerajaan bagi memastikan tidak berlakunya peningkatan harga tiket yang melampau mendadak terutamanya sewaktu musim perayaan. Tuan Yang di-Pertua, isu MyAirline, saya ingin menyentuh berkenaan isu Serikat Penerbangan Tambang Murah MyAirline Sdn Bhd yang menggantung operasinya disebabkan oleh kekangan kewangan serta menunggu pengstrukturan semula pemegang saham dan penjanaan semula modal syarikat. Saya dimaklumkan bahawa terdapat ramai penumpang yang terjejas akibat daripada penggantungan operasi Serikat Penerbangan ini. Terdapat juga penumpang yang telah membeli tiket penerbangan awal bagi menyambut perayaan pada tahun hadapan. Rentetan daripada isu ini, saya ingin mengetahui apakah langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi membantu penumpang yang terjejas susulan daripada penggantungan operasi Serikat Penerbangan ini. Dan juga adakah kerajaan akan mengambil syarat yang lebih ketat sebelum meluluskan sebuah serikat penerbangan untuk memiliki sijil pengendalian udara dan lesen perkhidmatan udara bagi mengelakkan isu serikat penerbangan menggantung operasi secara tiba-tiba tidak akan berulang pada masa hadapan. Datuk Yang di-Pertua, baru-baru ini Kementerian Sumber Asli China telah menerbitkan Peta Standard China edisi 2023 yang meliputi sebagian besar perairan Malaysia berhampiran Sabah dan Sarawak. Justru itu saya ingin mengetahui apakah tindakan tegas kementerian terhadap penerbitan Peta Standard China edisi 2023 ini yang dilibatkan secara jelas menunjukkan tuntutan maritim negara China sehingga melangkaui kawasan maritim Sabah dan juga Sarawak.
Adakah terdapat sebarang bentuk usaha kolektif oleh pihak kerajaan bersama negara yang menjadi mangsa pencerobohan, terutamanya negara jiran serantau, bagi mencabar serta menyangka tindakan China ini? Tuan Yang Dipertua, saya merasakan Hospital Duchess of Kent Sandakan sudah tidak dapat lagi menampung jumlah pesakit yang semakin ramai. Pada masa kini, hospital ini telah menampung jumlah pesakit daripada 3 buah kawasan parlimen dalam daerah Sandakan. Ada kalanya hospital ini juga turut terpaksa menampung pesakit daripada daerah seperti Kinabatangan, Beluran dan juga Telupit. Lebih memburukkan keadaan lagi, hospital ini turut kekurangan tenaga doktor pakar seperti doktor pakar jantung, pakar bius dan juga pakar bedah, seperti apa yang dikotakan oleh Yang Berhormat Sempurna kemarin. Justru itu saya merasakan terdapat keperluan mendesak untuk dibina sebuah hospital baru di kawasan Parlimen Libaran bagi mengurangkan kesesakan hospital yang sedia ada. Saya yakin dan percaya dengan adanya pembinaan hospital baru ini ia akan turut memberi manfaat kepada rakyat di Parlimen Libaran, khususnya yang tinggal di kawasan kepulauan serta pendalaman, dapat mengakses perkhidmatan kesihatan yang lebih dekat. Justru itu saya berharap agar permohonan pembinaan hospital baru ini akan mendapat pertimbangan oleh pihak kerajaan. Tuan Yang Dipertua, saya menyambut baik peruntukan sebanyak 17 juta ringgit bagi melaksanakan program Tapis Tibet yang akan memberikan nilai tambah kepada pelajar Tapis di samping meneruskan pengajian hafazan. Menerusi Tapis Tibet ini juga secara tidak langsung akan meningkatkan kebolehan pasaran graduan Tafiz dalam pelbagai bidang Tibet seiring dengan kehendak industri mengikut peredaran zaman. Namun begitu, saya merasakan kerajaan perlu memperkemaskan lagi inisiatif Tafiz Tibet ini dengan memastikan lepasan pelajar Tafiz turut dapat menikmati peluang yang sama dengan pelajar pendidikan arus perdana dalam laluan kerjaya. Tuan Yang Dipertua, saya merasa bimbang sekiranya realisasi subsidi diesel ini akan membebankan rakyat yang memiliki kenderaan diesel. Hal ini kerana di negeri Sabah, terutamanya penduduk di kawasan pendalaman, rata-ratanya memiliki dan menggunakan minyak diesel. Saya juga ingin mengetahui adakah individu warga negara Malaysia yang memiliki kenderaan diesel masih lagi layak untuk menerima manfaat diesel subsidi ini. Justru itu saya berharap kerajaan meneliti dan memperincikan jenis-jenis kenderaan dan individu yang layak menerima subsidi diesel ini. Saya mengharapkan segala perkara yang telah dibangkitkan oleh saya di dalam ucapan sebentar tadi, saya akan mendapat perhatian serta tindakan yang sewajarnya. Sebelum saya mengakhiri ucapan, izinkan saya membaca serangkap pantun. Belayar saudagar 7 samudra, berdagang songket darilah timur. Belanjawan 2024, rakyat sejahtera, perpaduan dilakar, Malaysia makmur. Sekian, saya menyokong rang undang-undang pembakalan 2024. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Libaran. Berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Hulu Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Terima kasih Speaker, Tuan Yang Dipertua, dan memberi peluang dan kesempatan kepada saya untuk membahaskan Belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Menteri Keuangan, Perdana Menteri dan juga Menteri Wilayah Persekutuan beberapa hari yang lalu. Tuan Dipertua, malangnya pada hari ini ketika kita membincangkan Belanjawan 2024 ini, kita telah mendapat satu berita yang kurang memberangsangkan, yang mana duit kita telah menjunam sehingga 4.76 sen per dolar Amerika, dan ianya lebih dikatakan akan terus menjunam dalam masa 25 tahun. Inilah kadar yang terburuk yang berlaku, dan ianya lebih, walaupun Jepun jatuh teruk, tapi kita yang kedua teruk pada Jepun.
Tuan Ketua, bajet yang dibentangkan baru ini berjumlah 393.8 bilion. Yang mana dia mempunyai tema belanjawan reformasi ekonomi memperkasakan rakyat. Saya melihat tema ini begitu besar dan saya memikirkan adakah intipati belanjawan ini mampu mencapai matlamat reformasi yang dijanjikan dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia terkadang yang serba-serbi tak menentu hari ini, peperangan, Gaza dan sebagainya. Dalam hal tata kelola dan pembangunan ihsan yang memberi teras kemajuan negara. Yang mana betul, saya mulakan perbahasan seterusnya dengan membaca satu hadis Nabi kalau Rasulullah SAW yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maksudnya setiap kita ni ketua dan setiap kita ni dapat tanggungjawabkan atas apa yang kita jaga. Pada 17 hari bulan yang lalu, seorang bekas asnaf telah membuka pondok sedekah, ini laporan daripada Kosmo, membantu keluarga miskin. Apa yang menyentuh hati saya dalam berita ini ialah seorang bekas asnaf membuka satu pondok sedekah dan ramai masyarakat di sekitar kampungnya di Pekalan Maras datang untuk mendapatkan beras, makanan dan keperluan harian secara percuma. Dan dikatakan di sini bahawa ada yang mengadu kepada beliau, nama hamba Allah ini ialah Hasrina Wahab, yang tak menanak nasi selama 3 hari. Ada yang seminggu. Dan ini amat menyentuh kita yang betul. Selain daripada itu, saya juga menerima bantahan memorandum daripada pengusaha dan pengusaha kecil kenderaan perdagangan Pantai Timur yang telah berkumpul di hadapan pejabat JPJ pada 15 bulan yang lalu yang memohon supaya diringankan apa-apa saja tindakan yang seolah-olah menekan kehidupan mereka. Di mana aduan mereka mengatakan dalam keadaan hari ini tayar meningkat harga, bateri meningkat harga, minyak meningkat harga, dan kerana yang sama mereka juga dikenakan tindakan yang melampau, denda dan sebagainya. Jadi diminta suatu linearisasi, suatu pertimbangan agar mereka ini dipertimbangkan dalam keadaan rakyat hari ini berada dalam keadaan serba susah, serba payah untuk meneruskan kehidupan mereka. Tuan Yang Bertuah, selain daripada itu kita juga beberapa hari yang lalu masih lagi melihat ada mereka atau rakyat yang berkumpul dan berbaris untuk mendapatkan beras. Semalam saya berjumpa dengan pengusaha kantin dan juga asrama mengatakan bahawa hari ini beras tempatan masih berkurangan. Telur dulu harganya RM13, hari ini dah meningkat menjadi RM17. Dan begitu juga dengan minyak masak. Dan satu lagi masalah yang berlaku sekarang ialah masalah kekurangan gula subsidi. Syarat untuk nak beli gula subsidi dikenakan mereka terpaksa membeli gula premium. Jika tak beli gula premium, harganya RM4.50 sekilo, maka mereka tidak dibenarkan untuk membeli RM2.85 sekilo. Semua ini yang betul menjadi suatu runtunan, suatu masalah kepada masyarakat negara kita dan suatu yang amat mengaibkan seperti saya katakan berulang kali. Negara yang dah merdeka 66 tahun. Tak pernah berlaku dalam sejarah kemerdekaan negara yang kita cerita ini, masyarakat, umat kita berbaris untuk mendapatkan beras. Ini suatu perkara yang memalukan, suatu perkara yang mengaibkan, dan di dalam pembentangan bajet baru ini tidak kelihatan usaha-usaha untuk pastikan keselamatan makanan ini diberi keutamaan. Selain daripada itu yang betul, berkaitan dengan JPJ juga ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun Kementerian Pengangkutan. Sekiranya pengguna melakukan kesalahan, maka mereka wajar dikenakan hukuman, punishment. Mereka didenda, mereka terpasuk mahkamah dan sebagainya. Saya mencadangkan di dalam yang mulia ini diberi juga reward kepada pemandu-pemandu pengguna jalan raya yang tak pernah melakukan kesalahan. Contohnya dalam panjang setahun daripada 1 Januari sehingga 31 Disember, mereka ini tak pernah melakukan apa-apa kesalahan. Tak pernah langgar lampu merah, tak pernah kena speed trap, tak pernah kena AES dan sebagainya. Mereka ini perlu di-reward untuk mewujudkan masyarakat kita ini masyarakat yang menghargai dan mereward kepada mereka yang mematuhi undang-undang. Sebagai contoh, mungkin mereka ini dikenakan
bayar pembayaran lesen itu dikenakan potongan 50% atau tak dihapuskan sepenuhnya. Itu cadangan untuk nak menggalakkan rakyat Malaysia supaya mereka ni mematuhi undang-undang. Saya betul-betul berkaitan dengan pengangkutan juga, persoalan kita, saya kepada KP Kementerian Pengangkutan, aerotrain kita di KLIA dah lama rosak. Tahun depan, tahun 2026, nak dijadikan tahun melawat Malaysia. Pelancong yang tiba di terminal antarabangsa, mereka terpaksa diangkut menggunakan bas untuk pergi ke terminal, main terminal. Jadi ini saya rasa dah lebih setahun. Apakah tindakan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh kementerian untuk nak pastikan perkara ini dapat dilaksanakan? Apakah ianya dah nak write off sepenuhnya, izin, ataupun nak dibina baru ataupun nak dibeki? Kerana ianya dah terlalu lama kerosakannya berlaku. Kemudian saya berkesempatan untuk ke TBS, Terminal Bersepadu di Kuala Lumpur, Terminal Bas Bersepadu. Di tepi terminal bas tersebut ada satu tasik. Yang malangnya kepada saya apabila melihat tasik tersebut penuh dengan sampah. Dan ianya suatu perkara yang amat memalukan. Kerana TBS boleh dianggap suatu tempat yang high class, yang kelas A, hebat. Tapi bila terpandang ke bawah, tasik yang cantik dipenuhi dengan aerofon dan sebagainya, yang putih-putih dan sebagainya, kita minta supaya Kementerian PBT dan sebagainya untuk tindakan. Untuk pastikan negara kita yang kita cintai ini, pelancong tiba, mereka mengapresiasi atau menghargai keindahan tersebut. Begitu juga dengan KTM komuter KL Sentul, KL Central ke Tamping, Pulau Sebang. Ini isu yang dimaklumkan kepada saya, isu lift yang dah lama rosak, yang mana ianya amat menyusahkan terutamanya kepada golongan OKU yang nak menggunakan KTM tersebut dan ianya perlu diberi pertimbangan sewajarnya. Tuan yang betul, saya juga ingin menyatakan berkaitan dengan percadangan kerana masa dah begitu suntuk, berkenaan dengan pelepasan cukai yang mana dicadangkan supaya diberi pelepasan cukai sehingga RM300 kepada M40 untuk pembekal kereta. Dan juga satu cadangan yang bagus juga ialah untuk mereka yang memasang CCTV di rumah masing-masing. Kerana CCTV ini harganya dah tak terlalu mahal dan mudah untuk nak di-installation. Dan bagi mereka yang berbelanja untuk beki kereta, kerana kereta adalah suatu kenderaan keperluan untuk beralih ke tempat kerja, dan juga CCTV ini untuk mereka dikecualikan cukai sehingga RM3,000. Begitu juga halnya dengan masalah peningkatan cukai. Persoalan saya atau cadangan saya adalah lebih baik kerajaan memperkenalkan balik GST dengan kadar yang lebih rendah untuk nak menampung pendapatan negara yang berkurangan, di samping kita dah akan menarik bajet ataupun subsidi kepada rakyat berkaitan dengan telur, beras dan juga ayam. Dan betul, berkaitan dengan beras, apa yang diarahkan oleh kerajaan kepada pesawah ialah untuk meningkatkan pengeluaran beras sehingga 20%. Dan terutamanya di kawasan Mada. Tetapi apa yang berlaku sehingga hari ini, saya dimaklumkan bahawa tidak ada benih padi. Tidak ada benih padi yang akan ditanam pada musim ini, iaitu sepatutnya ditanam pada September yang lalu. Dia dah masuk Oktober, tapi ni dah September masih belum dapat lagi. Oktober masih belum dapat benih padi. Jika sekarang pun pesawah ini masih belum dapat bekalan benih padi itu, mereka tidak dapat memenuhi jadual pengeluaran padi sebagaimana yang ditentukan oleh kerajaan. Ini menunjukkan suatu perkara something wrong somewhere, yang mana ianya dimaklumkan bahawa pembekal enggan mengeluarkan padi benih berikutan kerajaan tidak dapat menentukan harga sebenar. Sebab tak mampu mengeluarkan benih padi ini kerana kerajaan tidak mampu untuk menentukan harga sebenar benih padi untuk petani. Kegagalan kerajaan ini untuk bekal padi pada sarawak adalah suatu benda yang perlu diatasi segera. Kerana ini dibimbangi akan memberi risiko kepada negara akan mengalami masalah kekurangan beras pada masa di pasaran pada masa hadapan. Disamping juga dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Sila Encik Tanah. Jangan dulu, saya Encik Tanah nak mencelah
Yang Berhormat, saya nak tanya, selalu saya dengar banyak ahli parlimen bercakap tentang soal beras tak cukup dan sebagainya, dan ini telah berlarutan saya kira agak lama juga, dan kasihan dengan masyarakat kita, orang kampung di luar sana disebabkan oleh ketiadaan beras ini. Tidakkah ini Yang Berhormat rasakan bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri harus memberikan fokus sebenarnya untuk melihat tentang permasalahan yang sangat meruncing ini, dan terutama sekali tentang cadangan daripada pihak pembangkang untuk dilantik segera, dia lantiklah Menteri Kewangan yang baru supaya dia dapat memberikan fokus sebaik dan sepenuhnya bagi mengatasi permasalahan yang sangat meruncing ini. Apa pandangan Yang Berhormat? Saya setuju dengan pandangan Menteri Tanah. Ya, di samping melepaskan jawatan Menteri Kewangan, juga lantik segeralah Menteri KPDN Kosarido. Kerana saya nampak pening Kota Raja pikul seorang masalah yang dialami dalam ketika sekarang. Jadi jangan dibiarkan terlalu lama, kerana rasa kekosongan KPDN Kosarido ni dah 2 bulan. Jadi satu tempoh dalam keadaan rakyat tertekan, kos hidup meningkat, masalah bermacam-macam, hari ini ringgit menjundang lagi. Jadi apa yang dilakukan? Jadi kalau Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan tidak merasa sesuatu yang menekan atau tak merasa apa-apa dengan apa yang berlaku, saya rasa something wrong lah dengan Perdana Menteri. Terima kasih betul. Seterusnya betul, masih ada 2 minit lagi. Berkaitan dengan ni ada sahabat saya daripada OKU untuk mengadu pada saya untuk dibawa ke dalam dewan ini untuk nak memenuhi kota pekerjaan 1% OKU dalam kerajaan. Itu harapan mereka supaya disegerakan pencapaian tersebut, dan juga dia mencadangkan kepada kerajaan supaya memberi concession di setiap bangunan yang dimiliki oleh kerajaan untuk melatih golongan OKU dan sektor keusahawanan seterusnya menjadi usahawan dan peniaga yang berjaya. Dan sekiranya kerajaan boleh memberi peluang sewaan premis kepada golongan OKU sedikit sebanyak, dapat mengurangkan jurang peluang pekerjaan dan kala golongan OKU dengan golongan biasa. Yang kedua, oleh masa yang singkat ini, saya ingin bercakap sedikit berkenaan dengan kawasan saya. Isu yang tak pernah putus daripada mula kita bersidang dulu sampai sekarang adalah isu gajah. Isu gajah. Hari ini dah 477. Saya rasa mungkin mencapai nilai rahmah kali RM5. Ya betul. Isu gajah adalah isu yang semakin teruk. Baru ni masa persidang yang dulu saya sebut 3 kampung saja. Hari ini saya dimaklumkan oleh Hadun di Telemong dah 15 kampung diserang oleh gajah. Dan sehingga hari ini tidak ada satu penyelesaian tuntas untuk menyelesaikan masalah ini. Kebunnya habis jahanam. Pokok ditanam, pokok sawit rosak. Pokok durian habis. Jadi saya mahu satu tindakan segera diambil untuk mengatasi masalah ini. Di samping itu saya suka mencadangkan kepada kerajaan untuk menyediakan sedikit pampasan kepada golongan petani dan juga penanam-penanam di kampung-kampung ini untuk sekurang-kurangnya meringankan beban yang dihadapi oleh mereka. Saya betul-betul saya juga ingin menyebut berkaitan dengan hal pelancongan kawasan saya supaya diperkasakan. Di Hulu Terengganu ada Tasik Kenyek, dan saya minta infrastruktur yang telah dibina 20 tahun lalu dibaiki. Kerana masalah kita di negara kita ini, kita banyak menyediakan peruntukan untuk membuat sesuatu yang baru, tapi kita tidak sediakan satu peruntukan untuk maintenance. Sebab itu, apabila satu masa dah 5 tahun bangunan tersebut dah dibina, banyak perkara di maintenance, jadi maintenance terbiar, jadi bangunan tersebut menjadi semakin lusuh dan semakin buruk. Jadi sebab itu, saya perhatikan di kawasan Tasik Kenyek, dia ada kawasan bebas cukai, dan diminta kerajaan memperkasakan bebas cukai tersebut di samping membaiki bangunan-bangunan usang yang perlu maintenance yang banyak di kawasan tersebut. Begitu juga halnya dengan Sekayu, Blokor Bukit Kapal dan sebagainya. Yang betul, oleh kerana masa tidak mengizinkan saya untuk terus berucap, jadi saya suka mencadangkan supaya apa yang dirancang, apa yang diperkatakan ini supaya diberi perhatian sepenuhnya. Apa yang diterangkan oleh Menteri Kewangan, saya bukan tak percaya, tapi agak was-was. Kerana apa yang dibuat tersebut berbeza